Oke, kita boleh mulakan surah Az-Zukhruf, perhiasan. Kemananya? Ayat yang ke-37. Baik ya, catatkan. Wa innahum, dan bahawasanya mereka. Dan bahawasanya mereka layasuddunahum, sungguh mereka menghalang akan mereka. Sungguh mereka menghalang akan mereka an sabil, dari jalan. Wayah sabuna, dan mereka sangka. Annahum, bahawasanya mereka. Muhtadun, orang-orang yang terpimpin. Ayat 38. Hatta, sehingga. Iza, apabila. Ja'ana, telah datang ia kepada kami. Qala, telah berkata ia. Ya laita, wahai alangkah baiknya jikalau. Wahai alangkah baiknya jikalau. Satu ya laita, satu perkataan ya wailana. Ya wailana contohnya, ya wailana. Kalau wail, itu mana wahai celakanya kami. Ya wailana. Ya, ada dua perkataan ni. Satu ya laita, satu ya wail. Ya wail. Ada wail tu, tu mana celaka, ya. Ya wailana contohnya, wahai celakalah kami. Kalau ya laita, ya. Itu makna baik. Wahai, ya, itu perkataan wahai, ya, alangkah baiknya jikalau. Ya. Ya laitana, kalau ada na pula, mana kami. Jadi, ya, wahai, alangkah baiknya jikalau kami. Macam tu. Tapi sini tak ada na, ya, sampai ta saja, ya laita. Ya. Baini, di antaraku. Yang baru sampai ya, ayat 38 ya sekarang ni. Baini, di antaraku, wa bainaka, dan di antara engkau. Bu'dah, sejauh. Al-masyriqaini, dua masyrik. Dua masyrik. Fabisa, maka seburuk-buruk. Qarin, teman. Bisa, ya. Bisa boleh maknakan sejahat-jahat boleh, maka sejahat-jahat al-qarin, teman. Ya. Baik, saya masuk mula ya. Wa innahum, ayat 27 ya. Saya masuk mula. Wa innahum layasuddunahum an sabil. Dan bahawasanya mereka, sungguh mereka menghalang akan mereka dari jalan. Maksud dari jalan ni, bracket boleh tak yang benar ya. Jalan yang benar. Mana syaitan-syaitan ini akan menghalangi seseorang dari jalan yang benar. Ya. Contohnya dalam agama pun kadang kita disesatkan. Ya, Nabi tinggalkan kepada kita Quran dan hadis.
Jadi kita ada akal, gunakan akal untuk ya ikut syariat yang ditinggalkan oleh Rasul. Tapi akal kita pula ya di yang ada ni kita buat syariat baru. Faham tak, buat syariat baru? Maknanya ya aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasul dah ada. Ya. Oh, kita buat peraturan baru. Zikir kita punya susunan. Kita buat zikir sendiri. Kita buat wirid sendiri. Kita buat acara ibadat sendiri. Ini namanya ya kita tidak mentafsirkan apa yang Nabi tinggalkan. Tapi kita seolah-olah apa yang Nabi tinggalkan tak cukup. Kita buat baru, buat yang lain. Ini ya syaitan-syaitan akan menyesatkan demikian. Ya. Itu yang ayat atas sebelum ini kan diterangkan. Wa may ya'su an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Yang ayat atas ingat tak? Sebelum tu, ya. Dan barang siapa dia berpaling dari peringatan Ar-Rahman, ya, kami ya adakan baginya syaitan, maka dia sebagai korin untuknya, jadi korin baginya. Ya. Maknanya Allah akan adakan syaitan yang jadi teman dia. Sebab ya bila berpaling daripada peringatan Tuhan, peringatan untuk Allah, Allah akan adakan syaitan yang membimbing dia pula, membimbing kepada kesesatan. Mereka ni akan menghalangi dari jalan yang benar. Akhirnya bid'ah dah terlampau banyak. Bid'ah tu dah kira jadi baik. Yang sunnah tu dah dianggap sebagai bid'ah. Apa yang berlaku sekarang lah. Ya. Yang bid'ah yang diadakan, amalan yang diadakan dah terlampau banyak, yang ramai yang mengamalkan. Kemudian yang sunnah ni dianggap sebagai asing. Yang sunnah yang daripada Rasul dah dianggap sebagai asing. Mana dikeji atau dihalang. Siapa perjuangkan ya sunnah Rasul akan jadi akan dihalang. Macam tu. Wayah sabuna, ikut ayat terusnya, wayah sabuna annahum muhtadun. Dan mereka sangka bahawa mereka orang-orang yang terpimpin. Dia sangka dia lah paling hebat sekali. Ya. Itu kadang kita sedih tengok. Ya, orang yang dikatakan ahli ilmu, pandai, ramai dia punya ya pengikutnya. Ya, tetapi ya mengutuk ulama-ulama yang dah tentu ya sahih kedatangannya. Dikutuk, ya dicantas, ya. Jadi ini ya perangai yang tidak baik. Ya. Jadi sifat seorang ulama dia tidak ada macam tu. Tapi kalau dah macam tu, itu dikatakan ya, siapa yang menyebelahinya? Ya, sudah tentu ada satu korin. Korin ini bukan korin manusia, tapi korin ini ya berwajah syaitan. Yang inilah yang akan ya mendorongkan dia untuk menghalangi ya perjuangan yang sebenar. Apa sunnah Rasul dianggap sebagai satu kesesatan. Apa yang bid'ah, itulah yang betul. Ya. Dan mereka sangka dialah yang betul, dialah yang terpimpin. Ini kita baca ayat ni kita dah nampak dah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya. Hatta sehingga iza ja'ana, apabila telah datang ia kepada kami. Mana yang datang ni lah hari kiamat. Bila datang hari kiamat besok, qala telah berkata ia ya laita, wahai alangkah baiknya jikalau baini di antaraku wa bainaka dan di antara engkau bu'dal masyriqaini, sejauh dua masyrik. Dua masyrik mana timur dan barat. Atau mana dua masyrik, ya. Dua timur, ya. Kalau boleh kesalahannya ya sejauh
timur dan barat, macam itulah. Kalau boleh tak nampaklah kesalahan tu, dosa tu, kalau boleh tak mau dinampakkan dosanya. Ya. Ataupun temannya tu kalau boleh dijauhkan daripada dia sejauh timur dan barat. Ibaratnya macam tu. Fabisal qarin, maka ya sejahat-jahat qarin. Ya, sejahat-jahat qarin mana sejahat-jahat teman yang menyertai manusia. Ya. Nah itu. Ya, terkadang hebat, ya. Ramai yang menyokongnya, ramai yang membantunya, ya. Tapi apa yang ajarkannya banyak menghalangi apa yang betul-betul sunnah Rasul. Kemudian ejek-ejek. Nah, mana dia ejek-ejek, diperlekeh-lekehkan sunnah Rasul ni. Jadi cara dia itulah yang betul katanya. Itu. Kalau baca ayat ni kita dah nampak kan, ya. Allah sendiri dah bagi tahu tentang manusia-manusia ni yang berkorin bersama korin syaitan ini, ya. Ini. Baik, ya, kita tengok kedudukan ayat yang 37 ni. Ada perkataan yasudduna. Ya, mereka menghalang, ya. Ini daripada perkataan madinya sodda. Sodda yasuddu, ya. Sodda yasuddu. Jadi madi dia, ya, sod dal saja, kena ada sabdu. Jadi dal tu kira dua. Kalau dipecahkan dal ni sodada. Sodada, ya. Sodada yasdudu. Yasdudu. Tapi kerana dia diidghamkan, dal tu diidghamkan, ya, jadi sodda. Mudhari'nya yasuddu. Agak-agak kalau amar siapa tahu? Kalau amar sodda yasuddu. Kalau amar macam mana nak buat? Ya? Ya, siapa yang sebut tu? Usdud, betul. Usdud. Jadi amar ni kita kena matikan akhir. Jadi cara nak matikan akhir, dal dengan dal kena matikan. Jadi bunyinya dud. Kemudian sod, ya. Sod, ya, kita pun sod tu tanda mati. Macam mana datang sod tu tanda mati? Begini. Sod dal tu yasuddu, dal tu, ya, kita matikan jadi bunyi dud. Macam mana datang dud? Datang dud ambil daripada domah sod. Ya, sod tu yang ada domah tu letakkan pada dal depan dia. Kemudian, ya, dal depan jadi bunyi depan. Kemudian ada dal lagi satu. Dal lagi satu tu dah tak ada tanda. Jadi kena matikan dal yang akhir. Jadi bunyinya sekarang dud. Sod dah tak ada baris. Sebab barisnya dah diambil dal. Sod dah tak ada baris. Jadi sod ni tanda mati. Dia tak ada baris lagi. Bila tak ada baris, maka kita letak alif. Maka bunyikanlah sesuai dengan bunyi dud. Jadi dud awalnya kena bunyi us. Us, dud. Ya. Kena nak tahu, ya, macam mana datangnya baris dud tu, diambil daripada sod. Dia ambil daripada sod tadi, diletakkan pada dal. Ya, kemudian dal yang akhir pula mati, tak ada baris. Jadi bunyilah dud. Sod pula dah diambil barisnya, dah tak ada baris, tandalah mati. Lalu diletak alif, bunyilah usdud. Nahinya apa? La tasdud. Ikut amarnya. La tasdud. Ya. Yahsabuna, depan dia yahsabuna, macam mana nak jadikan amar yahsabuna daripada mudhari' ni? Kita dah nampak mudhari' yahsabuna, mestilah kita boleh nampak amar dia. Ya.
tentu matikan huruf akhir dia iaitu ba. Ba tu kena matikan dengan sin, bunyi sab. Bunyi sab. Kemudian ho, tanda apa ho? Tanda mati. Tanda mati tak boleh bunyi, letaklah alif. Jadi bunyinya sab. Sab. Jadi bunyinya sab. Ya. Nahinya la tahsab. Ihsab la tahsab. Ya. Madinya hasibah. Madinya hasibah. Hasibah yahsabu. Amarnya apa? Amar ihsab nahi la tahsab. Isim fa'il hasibun. Hasibun. Sebab 3 huruf. Hasibun. Isim maf'ulnya mahsubun. Wazan maf'ulun. Ya. Mahsubun. Ya. Baik ya. Kenapa bi'sal qarinu? Qarinu tu kenapa dia tak mudhaf ilaihi kepada bi'sa? Ya. Macam contoh sekarang kita jumpa mudhaf ilaihi ya, kedudukan mudhaf ilaihi bu'dal masyriqaini. Ya, masyriqaini ni mudhaf ilaihi kepada bu'da. Ya, tanda apa ni? Mudhaf dia ya. Sebab dia musannah. Kalau tak ada bu'da, dia alif. Masyriqo, ko alif ya. Qani. Masyriqani. Sebab dia jadi mudhaf ilahi ataupun jadi jar, dia akan bertukar jadi ya. Masyriqaini. Macam bi'sal qarin. Kenapa qarin? Ya, qarinu tak ada qarini. Kenapa dia qarinu pula? Ya. Tak ada qarini. Mudhaf yang lain ada di ayat ini. Baini mudhaf ilaihi. Bainaka mudhaf ilaihi. Sebab ni dengan ka tu domir ya. Dia tetap macam tu lah. Itu namanya mudhaf ilaihi. Bersandar ya. Bersandaran. Masyriqo ini bersandar kepada bu'da. Qarin ni tahu tak kenapa dia baris dhammah? Dia tak nampak macam mudhaf ilahi tapi tak qarini. Ya. Dia qarinu pula. Ya. Apa sebab? Tahu tak kenapa dia qarinu? Nak menunjukkan bi'sa tu bukan isim. Bi'sa tu bukan isim ya. Bi'sa tu fi'il. Boleh buat catatan, bi'sa ni namanya ya fi'il jumud. Fi'il jumud. Jumud ni mana beku. Ada kadang penceramah cakap jangan jadi ya kaum yang jumud. Mana bahasa tu dia gunakan bahasa Arab je lah, jumud ya, Arab. Jangan jadi kaum yang beku. Kamu jangan jadi kaum yang jumud. Macam tu. Jadi baru sebut jumud. Jumud. Jim mim waw mim waw dal jumud. Jim mim waw dal. Ya. Bi'sa ni ya dia fi'il. Tapi fi'il ni dia tak ada amarnya, tak ada nahinya ya. Itu dikatakan jumud. Dia bi'sa saja. Lain perkataan boleh buat catatan nikmah.
Nikmah. Nun ain mim, nikmah. Biasa dikaitkan nikmal wakil. Nikmal wakil. Tengok wakil tu bunyi barisnya apa? Wakilu. Nikmal wakilu. Kenapa dia jadi wakilu dhammah? Sebab bisa tu fi'il, nikmah tu fi'il, wakilu tu jadi fa'il. Bisa ni fi'il, ya, bisa ni fa'il, qarin tu fa'il. Jadi fa'il, ya. Fa'il. Ya. Apa nama fi'il ni? Fi'il jumud. Fi'il jumud ni tengok terjemahan dia. Sejahat-jahat, seburuk-buruk pun boleh, sejahat-jahat pun boleh, seburuk-buruk pun boleh. Kalau nikmah tu sebaik-baik. Nikmal wakil, sebaik-baik pelindung. Nikmal wakil contohnya, sebaik-baik pelindung. Nikman nasir, nasir tu biasa penolong. Ya. Nikman nasir. Besok kalau jumpa perkataan nikmah ya dengan bisa, ini namanya fi'il jumud. Ya, dia tak perlu kepada amar, nahi, tak perlu, ya. Dia bunyi macam tu je. Nikmah, bisa, ya. Jadi nampak macam mudhaf. Tu tengok. Nampak macam mudhaf. Tengok dia baris depan. Kalau dia mudhaf ilaihi, dia akan bunyi qarini. Qarini, ya. Baik, sekarang ni kita sambung ayat 39, walan dan sekali-kali tidak akan. Yanfa'akum, ia bermanfaat kepada kamu. Ia bermanfaat kepada kamu. Al-yauma, pada hari itu. Is, di waktu. Zalamtum, telah zalim kamu. Annakum, bahwasanya kamu fil azabi, dalam azab. Bahwasanya kamu dalam azab, mustarikun, orang-orang yang bersekutu. Afa anta, ayat yang ke-40. Afa anta, maka apakah engkau? Tusmi'u, engkau dapat memberi dengar. Engkau dapat memberi dengar as-summa, akan orang yang peka. Akan orang yang peka. Atau tahdi, engkau dapat memimpin. Al-umya, akan orang yang buta. Waman, dan orang yang kana, adalah ia, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang terang. Baik, semak semula. Walan yanfa'akumul yauma, dan sekali-kali tidak akan ia bermanfaat kepada kamu pada hari itu. Itu pada hari kiamat. Izzalamtum, di waktu telah zalim kamu. Maknanya perbuatan zalim kamu di dunia,
kerana kamu tidak beriman, itu artinya kamu telah menzalimi diri kamu. Ya. Pada hari itu tidak bermanfaat langsung buat kamu. Annakum, bahawasanya kamu fil azab, dalam azab mustarikun, orang-orang yang bersekutu. Ya. Mana bersekutu? Ya, bergaul. Ya, dalam neraka. Nah, itu. Bersama korin-korinnya sekali. Korin-korin yang menyesatkan. Afa anta, maka apakah engkau, ya Muhammad, tusmi'us summa? Engkau dapat memberi dengar orang yang peka. Maknanya, orang yang sedang peka. Ya, soalannya, dapat tak Nabi memberi dengar kepada orang yang memang peka? Sudah tentu tak dapat. Sebab daya pendengaran itu Allah yang bagi. Kalau orang tu dah dicabut pendengarannya, siapa yang boleh memberikan semula? Au tahdil umyah, atau engkau memimpin ya orang yang buta. Dah tentu dia buta. Ya. Dapat ke engkau pimpin ya Muhammad? Dia tetap buta. Ya. Wa man kana fi dhalalim mubin, dan orang yang adalah ia dalam kesesatan yang terang. Mana yang ketiga ni dah tentu kafir. Ya, memang dalam kesesatan, dah tentu kafir. Ya, engkau dapat ke memimpin mereka? Memang dah sesat. Ya, Nabi hanya cuma menyampaikan risalah Allah. Kalau Nabi yang dapat memberi petunjuk, ya, sudah Nabi dapat memberi hidayah, sudah tentu semua orang musyrikin tu semua beriman. Tak ada yang melawan. Semua beriman. Sebab yang memberi hidayah itu Allah. Sampai pak saudara Nabi sendiri yang dikasihi pun, Nabi tak dapat menariknya untuk jadi orang yang beriman. Jadi tugas Nabi hanya menyampaikan. Jadi ibaratnya orang yang kafir ini diibaratkan sebagai orang yang sudah peka, orang yang sudah buta dan terus dalam kesesatan. Ya. Pendek kata, kalau tak ada hidayah daripada Allah, kekuatan kita macam mana pun, ya, kita tidak akan dapat menunjuki mereka. Tapi kalau Allah nak bagi hidayah, sekeras-keras Umar Al-Khattab menentang Nabi, menentang Islam, ya, akhirnya jadi pembela Islam. Ia mati sebagai orang yang dikasihi dan tergolong sebagai sahabat-sahabat Rasul. Walaupun dia seorang yang keras menentang pada asalnya, tapi Allah nak bagi hidayah kat dia. Siapa boleh halang? Tak ada siapa boleh halang. Ya. Okey. Semak semula. Yanfa'a, ayat yang ke-39. Yanfa'a ni asalnya yanfa'u. Disebabkan oleh lan, ya. Lan tu mana sekali-kali tidak akan huruf nasab. Ya. Lan ni kerja dia pula. Ya, lan. Ya, dia menjadikan fi'il mudhari' ni mustaqbal. Mustaqbal ni maknanya berlakunya lebih lama lagi, akan datang. Dan juga ya, peranan dia lan di sini mustaqbal tapi tak berlaku. Sekali-kali tidak akan, mana menafikan dan sampai bila-bila. Macam tu, ya. Ini peranan lan. Sebab itu kalau perkataan lan, macam contohnya ya, orang yang tak percaya kepada Al-Quran, ya, Allah cabar, fa'tu bisuratin, maka buatlah satu surah. Ya, satu surah, fa'tu bisuratin bimisli, buatlah satu surah seumpama Quran. Fa'illam taf'alu walan taf'alu, maka jika tidak kamu perbuat dan sekali-kali tidak akan dapat kamu perbuat, fattakun narallati,
maka takutlah ulimu akan api neraka, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarannya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi di situ perkataan lan taf'alu, sekali-kali tidak akan dapat kamu perbuat. Makna mustakbal, sampai bila-bila. Sampai akan datang bila pun kamu tak akan dapat buat. Macam tu. Ya. Kalau sin saja, sa mana bakal, atau saufa bakal akan. Itu maknanya ya untuk jangka masa yang lama. Ya. Tapi kalau disebut ya sebagai lan, mana sampai bila-bila pun tak akan dapat. Ya. Sampai bila-bila pun tak akan dapat. Itu maknanya. Macam sinilah. Sekali-kali tidak akan ia bermanfaat kepada kamu al-yawma, pada hari itu. Baik, yanfa'a ni daripada perkataan nafa'a, mudhari' nafa'a, namati nafa'a, yanfa'u. Yanfa'u. Macam mana kita nak jadikan dia sebagai amar daripada yanfa'u yang kita tahu. Ya. Buka mic ya, mic tutup ni. Kena buka. Tak bersuara. Matikan ain, bunyi fa, okey. Ya. Jadi bunyinya infa. Betul, infa. Nahinya la tanfa. Isim fa'ilnya nafi'un. Isim maf'ulnya manfu'un. Ya. Selalu kita berjumpa perkataan zolamtum, zolama. Mudhari'nya apa ya, zolama? Yazlimu. Zolama yazlimu. Amarnya izlim. Sebab yazlimu, li tu bunyikan lim. Jadi izlim. Ya. Nahinya la tazlim. Isim fa'il zalimun. Zalimun. Panjangkan zo. Zalimun. Isim maf'ul mazlumun. Mazlum. Yang dizalimi. Zalimun yang menzalimi. Mazlumun yang dizalimi. Mustarikun. Isim apa ni? Saya nak tahu isim apa. Mustarikun. Isim fa'il. Okey, betul. Isim fa'il. Isim fa'il ni ya yang lebih daripada 3 huruf, 4, 5, 6, 7 ke 4, 5, 6 tadi. 4, 5, 6 ya, semuanya gunakan mim isim fa'ilnya. Dia tak macam tadi zalimun panjang, tak. Dia gunakan mim. Mustarikun artinya dia lebih daripada 3 huruf, 4, 5 atau 6. Ya. Okey, nak jadikan isim maf'ul, naikkan baris saja. Mustari, naikkan ri jadi ro. Mustarokuna. Jadi maknanya kena tambah di. Orang-orang yang orang-orang yang disekutukan, ya. Ini orang yang bersekutu. Jadi di pula, orang-orang yang disekutukan. Mustarokun. Nak cari madi dia, ya, buang mim. Buang mim, shin, ro, ta, ro, kaf itu huruf asal. Mim buang, wa nun buang, tinggal tengah-tengah. Shin, ta, ro, kaf. Jadi shin tambah dengan alif jadi bunyi ish. Ishtaroka. Ishtaroka tu madi dah tu. Madi ishtaroka.
Itu kalau kita nak cari madi itu buang tanggalkan awal dan akhir itu mim buang, wanun buang, tinggallah tengah-tengah shin tarokab. Shin tarokab kemudian tambah dengan alif bunyi istaroka. Baik, kalau kita dah dapat madinya istaroka, otomatik kita boleh buat amarnya tanpa melalui mudhari. Istaroka membunyikan bawah istarik. Istarik. Dah jadi amar dah. Ya. Istarik. Ya. Tak payah melalui mudhari. Terus, istaroka, istarik. Kalau nahinya istarik, la tastarik. Yang bunyi doma ni hanya untuk 4 huruf ya. Ada 5 huruf, 6 huruf, dia tak payah guna doma lagi. Dia macam 3 huruf juga bunyi atas. La tastarik. Dia tak ada tus, dia tak ada tus. Tus hanya untuk 4 huruf saja. Ya. Jadi la tastarik. Doma ikut mudhari. Mudhari'nya kan doma. Bukan. Salah. Saya salah sebut. Kalau empat huruf, kalau empat huruf ikut mudhari dia. Kalau dah 5 huruf atau 6 huruf, dia memang doma, tak payah ikut mudhari. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Itu doma lah. Ya. Sebab itu bunyinya sekarang mustarikun, guna mim. Mustarokun. Okey ya, kita susun balik. Madi dia istaroka, mudhari yastariku, yastariku. Amar istarik. Nahi la tastarik. Nahi isim fa'il mustarikun, isim maf'ul mustarokun. Ya. Okey. Af'anta tusmi'u. Okey, tusmi'u kau dapat memberi dengar. Agak-agak ni dah mudhari ni. Dah mudhari. Macam mana nak tahu dia sulasi ke rubai? 3 huruf ke 4 huruf? 4 huruf. Sebab mula doma. Ingat ya, buat catatan sikit. Sebab dia mula dengan doma mudhari'nya, artinya dia memang daripada 4 huruf. Daripada 4 huruf. Ya, tusmi'u. Jadi 4 hurufnya, buang, nak cari madi dia, buang ta, tinggalkan sin, mim, ain. Sin, mim, ain, 3 huruf. Ya, tambah alif awalnya. Asma'a. Apa? Asma'a. Asma'a tu 4 huruf. Macam anzala. Anzala. Nazala jadi anzala. Ya. Jadi asma'a mudhari'nya yusmi'u. Nak jadikan fi'il amar, ambil madi saja. Kalau dah 4, 5, 6 ni ambil madi, tak payah guna mudhari' lah, leceh. Yang guna mudhari' yang 3 huruf saja. Kalau dah 4, 5, 6 tak payah guna mudhari'nya, guna madi. Asma'a bunyikan bawah. Asmi. Asmi. Dah amar dah. Asmi. Nahinya la tusmi. Sebab 4 huruf. 4 huruf dia guna dhamma. La tusmi. Kalau 5 huruf tak guna dhamma lagi. Kalau 4 huruf guna dhamma ya. Asmi la tusmi. Isim fa'ilnya
Isim fa'il, isim fa'il. Mim. Guna mim. Musmi'un. Musmi'un. Isim maf'ulnya naikkan atas barisnya. Yang tengah. Musma'un. Musma'un. Baru kita susun. Asma'a yusmi'u asmi la tusmi lagi musmi'un musma'un. Musma'un. Perkataan tahdi itu adalah mudhari' ya, mu'tal akhir. Ya. Tahdi. Kalau kita nak jadikan fi'il amar daripada tahdi, fi'il amar ni mu'tal akhir, macam mana nak jadikan fi'il amar? Buang mana? Ta. Buang ta, kemudian ha boleh bunyi tak? Ha tak boleh bunyi. Tambah alif. Jadi bunyikan ihdi. Kerana dia mu'tal, ya mu'tal, kita kena buang ya. Huruf-huruf mu'talnya kena buang pada amar dan nahi. Jadi buanglah ya dia tu. Alif, jadi tinggal alif hadal, ihdi. Selalu kan kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdi. Ihdi tu fi'il amar tu. Ihdi. Ya. Ihdina, tunjukilah oleh engkau na akan kami. Tunjukilah oleh engkau na akan kami. Jadi ihdi tu fi'il amar. Ya. Ihdi. Okey. Ihdi, kalau nahi la tahdi. La tahdi pun tak ada ya ya. Buang ya. Madinya apa? Madi. Madi hada. Hadal ya, hada. Hada al ya maksurah, ya alif maksurah. Hada. Mudhari'nya yahdi. Amarnya ihdi. Nahinya la tahdi. Isim fa'il? Ya betul. Hadiyun. Isim maf'ul? Mahduyun. Itu isim maf'ul. Okey, ayat yang ke-41. Fa'imma. Maka ada kalanya. Yazhabanna. Kami mesti hilangkan. Bika akan engkau. Fa'inna. Maka sesungguhnya kami. Minhum, daripada mereka. Muntakimun, yang membalas bela. Atau ayat yang selanjutnya, ayat yang 42. Atau nuriyannaka, kami mesti perlihatkan kepada engkau. Kami mesti perlihatkan kepada engkau allazi, yang
Wa'adnahum telah kami janjikan kepada mereka. Fa inna maka sesungguhnya kami alaihim atas mereka muqtadirun yang berkuasa. Semak semula. Fa imma nazhaban nabika fa inna minhum muntakimun. Maka ada kalanya kami mesti hilangkan akan engkau. Maka sesungguhnya kami daripada mereka yang membalas bela. Baik. Ya. Maka ada kalanya kami mesti hilangkan. Hilangkan di sini daripada perkataan zahaba. Mana pergi. Ya, jadi boleh letak dalam bracket dengan kata lain wafat. Wafat ya, kata lain tu wafat. Maknanya ada kalanya Allah seksa orang-orang kafir ni, Nabi dah wafat. Mana Allah dah hilangkan Nabi, dah tak ada Nabi lagi, Nabi dah wafat. Bahasa dia macam tu. Allah hilangkan Nabi, mana Nabi dah wafat. Allah pun balas bela mereka. Jadi ada kalanya Allah akan buat macam tu. Waktu ada Nabi, mereka tidak diazab. Bila Nabi dah tak ada, Allah azab mereka. Contoh satu. Atau lagi, nuriyannaka. Kami mesti perlihatkan kepada engkau allazi wa'adnahum yang telah kami janjikan kepada mereka. Fa inna alaihi muqtadirun, maka sesungguhnya kami atas mereka yang berkuasa. Ataupun Allah perlihatkan kepada Nabi macam mana balasan terhadap mereka ketika Nabi hidup sebagai satu janji yang Allah sudah janjikan kepada mereka tentang azab itu. Contohnya peperangan Badar, penaklukan Mekah. Contohnya itu adalah janji Allah akan mengazab mereka dan diperlihatkan oleh Allah kepada nabinya ketika Nabi hidup. Sebab itu ada seksaan kepada orang kafir ni, Nabi dah tak ada. Ada seksaan kepada orang kafir yang waktu itu Nabi ada. Itu maksudnya dua ayat ni kena fahamkan. Tapi ada perkataan di sini saya nak tanya, kenapa saya diterjemah di sini muntakimun jamak, tapi diterjemah mufrad. Muqtadirun ayat 42 pula muqtadirun jamak. Tapi diterjemah mufrad. Kenapa? Patutnya jamak. Kenapa diterjemah mufrad? Kenapa diterjemah mufrad padahal dia jamak? Dua-dua ada, 41 dan 42 yang hujung ayat. Muntakimun jamak. Tapi diterjemah mufrad. Muqtadirun yang ayat 42 jamak juga. Tapi diterjemah mufrad. Siapa yang nampak situ? Kenapa diterjemah mufrad? Isim fa'il kan ada jamak, ada mufrad. Tapi di sini kan isim fa'ilnya jamak. Isim fa'ilnya kan jamak, ada waw nun. Sebab ada kaitan dengan Allah, sifat Allah tu. Nampak tak? Kami tu, maka sesungguhnya kami tu Allah. Jadi maka sesungguhnya kami muntakimun yang membalas bela minhum daripada mereka. Begitu juga yang di bawah. Fa inna muqtadirun. Maka sesungguhnya kami yang berkuasa alaihim atas mereka. Jadi bila berkaitan dengan Allah Taala, isim yang jamak itu kita jangan terjemah jamak. Kita terjemah mufrad. Kenapa terjemah mufrad ni? Sebab kenapa diletakkan kalimah jamak?
Ta'zim. Jawapannya li ta'zim. Li ta'zim ni untuk membesarkan Allah. Dia gunakan bahasa jamak. Ya, atau li ta'zim namanya. Ya. Okey. Jadi faham ya? Sebab itu tak mestinya yang jamak tu kita terjemah jamak. Kalau harfiah, ya kita mesti terjemah jamak. Tak. Kalau dia ada sifat dengan Allah Ta'ala, macam sifat ini sifat Allah Ta'ala, kita tak boleh terjemahkan jamak. Diletakkan kalimah jamak kerana li ta'zim. Ya. Okey. Kalau macam mana nak jadikan, ini isim fa'il, muntakimun. Cuba jadikan isim maf'ul. Naikkan atas. Muntako. Muntakomun. Ya. Kalau makna tambah di lah. Yang dibalas bela. Ya. Yang bawah pula, muqtadirun, isim fa'il. Kalau nak jadikan isim maf'ul. Muqtadarun. Dah ya, naikkan atas. Muqtadarun. Baik, saya nak tanya sekarang ni, macam mana nak dapatkan madi daripada muntakimun yang atas? Muntakimun. Madinya apa? Buang mim, buang waw nun. Nun takop mim. Apa nak bunyikan madinya? Tambah alif pangkalnya. Intakoma. Intakoma. Berapa huruf tu kira? Intakoma. 5. Khumasi ya, 5. Khumasi. Intakoma. Kalau amarnya, cedok daripada madi. Intakoma, matikan akhir ke bawah. Intakim. Apa? Intakim. Kalau nahi? La tantakim. Okey. Yang bawah pula, 42 ni, ayat 42 ni, macam mana nak buat madi? Buang mim, buang waw nun. Muqtadirun tu, buang mim, buang waw nun, tinggal qaf, dal, qaf, ta, dal, ra. Jadi bunyikan alif, iktadaro. Iktadaro. Bariskan atas ya. Kalau fi'il amar, matikan bawah, ke bawah. Iktadir. Fi'il amar bunyikan ke bawah, iktadir. Kalau madi bunyikan atas, iktadaro. Amarnya iktadir. Nahinya la taktadir, ya. Okey, sampai situ dulu. Alhamdulillah, dia pandai semua dah, ya. Boleh naik darjah lagi dah, ya. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah kita nanti sambung lagi.